Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal 20 karakter yang dah confirm menyertai cooling game dalam anime Jujutsu Kaisen. Cooling game ni telah pun berlaku selepas je Shibuya Incident pada 31 hari bulan 10 2018, yang mana kejadian ni berlaku selepas je Gojo Sensei kena seal dalam satu special grade cursed object iaitu Prison Realm, yang Gojo jadi kotak tu lah. Dan waktu ni memang banyak gila lah benda yang berlaku. Malah dalam arc ni juga kita akan dapat tengok ramai karakter yang akan terkorban sewaktu dalam misi untuk menyelamatkan Gojo. Sebelum kita sambung dengan video, aku nak bagi tahu ni, baru-baru ni daripada Anime Cartel ada hantar baju anime One Piece dekat aku, design Wing of Pirate King iaitu Roronoa Zoro dan juga V-Smoke Sanji. Untuk design dia korang boleh tengok sendirilah. Memang cantik gila, memang simple je tapi memang cukup nice. Dari segi kualiti kain, kau jangan risau, kualiti dia memang cukup sedap dan tak panas disebabkan diorang pakai kualiti kain premium cotton. Baju ni pre-order tau, bermula pada 29 hari bulan 3 sampailah 5 hari bulan 4. Dan apa yang lagi menarik, setiap pembelian combo, kalau korang beli baju Zoro dan juga baju Sanji, kedua-duanya korang akan dapat free gift kotak, stiker anime dan juga card anime. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau korang berminat nak dapatkan baju Wing of Pirate King daripada Anime Cartel, korang boleh terus je order. Link semua aku ada letak dalam description. Dan jangan lepaskan peluang selagi pre-order masih lagi berjalan. Okey, dah settle, jom kita sambung lain video balik. InsyaAllah untuk dalam video ni aku akan hanya fokuskan pasal player-player yang dah menyertai cooling game dan apa jenis kekuatan diorang secara ringkas. Lepas tu dekat dalam next video, kalau aku ada kesempatan dan ada masa, InsyaAllah aku akan borakkan lebih terperinci pasal cooling game. Apa tujuan Kenjaku buat game ni, lepas tu apa peraturan yang ada dalam game ni, dan macam-macam lagi. Memang banyak gila pasal cooling game yang kita boleh borakkan. Macam biasa untuk dalam video kali ni memang totally mengandungi spoiler. Kalau korang tak suka dengan spoiler ke apa, korang boleh skip video ni, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Karakter pertama yang telah menyertai cooling game adalah Yuji Itadori dan juga Megumi Fushiguro. Waktu diorang berdua masuk je dalam barrier ataupun kawasan tempat berlangsungnya cooling game, kiranya diorang dah memang confirm menyertai permainan tersebut. Dan diorang ada misi diorang yang tersendiri tau. First dah tentulah diorang nak bebaskan Gojo Sensei dari Gokomonkyo, iaitu Prison Realm. Haha, susah nak sebut Prison Realm tu. Yelah, lidah Melayu kan. So diorang nak selamatkan Gojo disebabkan diorang percaya dengan membebaskan Gojo je lah satu-satunya kunci yang diorang ada untuk selesaikan semua konflik yang sedang berlaku. Dan diorang nak selamatkan Tsubiki Fushiguro, iaitu kakak kepada Megumi. Dari segi kekuatan untuk dua karakter ni aku memang tak nak sentuh langsung lah, sebab kita dah memang kenal untuk dua karakter ni dan diorang pun dah pernah muncul dalam anime. So korang pun dah tahulah kan kekuatan untuk karakter Itadori dan juga Megumi. Tapi apa yang aku boleh cakap, Megumi start je dari Shibuya Incident, dia memang antara karakter yang paling menyelah lah antara karakter MVP dalam arc tu. Sebab teknik-teknik yang Megumi gunakan tak dinafikan memang OP gila dan memang susah untuk dihalang. Satu lagi, selepas diorang masuk ke dalam tempat cooling game, Itadori dengan Megumi telah pun dipisahkan dekat tempat yang berbeza dan diorang terus dia akan berjumpa dengan opponent masing-masing yang aku akan kenalkan jap lagi. Player seterusnya adalah Panda. So untuk karakter Panda pun mestilah korang dah kenal kan, sebab dia dah pernah muncul dalam anime. Panda dalam game ni dia akan join team dengan Itadori, Megumi dan seorang lagi iaitu Hakari Kinji. So aku akan kenalkan karakter Hakari Kinji. Hakari Kinji telah direkrut oleh dorang disebabkan dorang percaya dengan kekuatan Hakari memang akan menjadi satu bantuan yang cukup berguna untuk dorang. Dan dari segi kekuatan dia lebih kepada hand to hand combat. Malah dikatakan sewaktu Hakari masih lagi berada dekat sekolah Jujutsu, dia antara student yang terkuat dekat sekolah Jujutsu. Dan Gojo sendiri mengakui yang dia letak Hakari dekat level yang mempunyai potensi sama macam Yuta dengan Itadori. Dan bukan takat tu je, Yuta sendiri percaya berkemungkinan besar dari segi kekuatan Hakari Kinji lagi kuat dari dia kalau Hakari berada dalam mood yang betul. Tapi secara overall untuk kekuatan sebenar Hakari Kinji masih lagi belum ditunjukkan dalam manga. Karakter yang kelima pula iaitu Yuta Okkotsu. Untuk karakter Yuta ni dah tentulah dia akan menjadi perhatian utama tau untuk dalam cooling game, sebab yelah baru-baru ni pun dia dah jadi MC dekat dalam movie dan dikatakan untuk dari segi kekuatan Yuta ni memang boleh menjadi pengganti untuk Gojo lah.
Apa yang menarik ni untuk karakter Yuta dalam Cooling Game ni, kita dapat tengok Rika masih lagi bersama dengan Yuta. Walaupun sebelum ni dalam movie, kalau ikutkan sumpahan Rika telah pun berakhir. Tapi dalam arc ni, Rika masih lagi ada dengan Yuta. Yang mana sekarang ni Rika adalah teknik semula jadi untuk Yuta. Dan dia connect dengan Rika melalui cincin yang dia pakai. Yuta boleh membangkitkan Rika sepenuhnya dan dia boleh mengawal Rika. So function Rika sekarang ni memang banyak gila lah. Dia boleh tolong simpankan senjata-senjata untuk Yuta dan macam-macam lagi. Cumanya Rika hanya mampu kekal bersama dengan Yuta hanya 5 minit je dalam satu masa. Lepas tu Yuta boleh gunakan reverse curse teknik dan juga curse speech. Tu disebabkan Yuta boleh gunakan copy curse teknik. Tambahan Cooling Game sekarang ni, Yuta sedang berhadapan dengan 3 karakter yang cukup kuat untuk menguji kekuatan sebenar Yuta. Karakter ke-6 iaitu Higuruma Hiromi, dan dia merupakan salah seorang top player dalam Cooling Game disebabkan dia mempunyai poin yang cukup tinggi. Curse tool yang digunakan oleh beliau adalah gavel ataupun penukul yang macam dekat mahkamah tu, sebab Higuruma ni merupakan seorang lawyer. Malah teknik-teknik yang digunakan oleh Higuruma pun berkait dengan law ataupun undang-undang, sampaikan ada satu teknik yang telah digunakan oleh Higuruma telah memerangkap Itadori dalam satu perbicaraan. Ibarat macam dekat mahkamah lah, dia kena soal siasat semua tu kan. Dan setiap jawapan yang dibuat oleh musuh akan menentukan nasib musuh beliau. Dan dalam perbicaraan tu akan ada satu Shikigami iaitu judgement yang akan membuat keputusan. Itulah secara mudah untuk faham macam mana teknik untuk Higuruma. Dan dia akan melawan dengan Itadori. Karakter seterusnya ialah Rin Amai, Hanyu dan juga Haba. Tapi untuk Rin Amai pada awalnya dia bukanlah seorang sorcerer. Tapi refer apa yang telah dikatakan oleh fandom, Amai mempunyai curse teknik sebab pernah ditanda oleh Kenjaku. Cumanya dia tak adalah sekuat macam karakter-karakter yang lain dalam Cooling Game. Dan sebabkan tu jugalah dia dipergunakan oleh Hanyu dan Haba. Untuk karakter Haba dengan Hanyu tak banyak sangat diceritakan pasal diorang. Tapi diorang memburu player-player baru dekat Tokyo nombor 1 koloni. Dan diorang berdua telah ditewaskan oleh Itadori. Seterusnya adalah karakter Regista, Remi, Hazenori Yori dan juga Chizuru Hari. Diorang berempat ni merupakan satu geng waktu dalam Cooling Game dan diorang semua telah bertarung dengan Megumi. First kita start dulu dengan teknik Regista. Dari segi hand to hand combat, untuk karakter dia not bad jugalah sebab dia mampu untuk bersaing dengan kekuatan Megumi. Dan dia seorang yang cukup bijak sewaktu dalam pertarungan. Dia mampu berfikir dan boleh buat plan walaupun dalam keadaan yang getih. Untuk curse teknik dia adalah Saikesho ataupun Contractual Regression, yang mana teknik dia ni membolehkan Regi untuk membuat kontrak melalui receipt. Mudah kata dia boleh munculkan apa yang tertulis dalam receipt dia tu. Sebagai contoh, kalau dalam receipt dia tu ada tulis macam kontrak karakter kan, so dia boleh munculkan karakter dekat situ. Objek-objek yang telah muncul hasil daripada receipt yang telah dibuat oleh Regi seakan Shikigami. Regi boleh bagi arahan dekat objek-objek tersebut. Dia bolehlah keluarkan bas ke, lori ke, macam-macam dia boleh keluarkan hasil menggunakan curse teknik beliau. Untuk karakter Remi, dia tak ada function sangat pun. Dia bukanlah satu karakter yang kuat, tapi dia hanya dipergunakan oleh Regi disebabkan kecantikan beliau. Lepas tu karakter Hazenori Yori, curse teknik dia lebih kepada letupan. Atau nak lebih senang faham, kita boleh samakan karakter beliau dengan karakter Deidara dalam anime Naruto. Malah Hazenori Yori juga mampu untuk menggunakan reverse curse teknik. Untuk karakter Hari Chizuru pula, kalau ikutkan teknik dia ni masih lagi belum diketahui. Tapi reverse waktu dia bertarung dengan Megumi, kelihatan dia mampu untuk mengubah jari dia menjadi seakan cakaran gelap untuk berhadapan dengan musuh. Dia ibarat itulah senjata dia kot. Aku rasa macam tu lah. Untuk player yang ke-14 pula iaitu Takaba Fumiko. Secara ringkas, kekuatan untuk Takaba ni dia mempunyai kekuatan komedian, yang mana apa yang dia buat lawak ataupun dia fikir benda tu lawak ke apa akan menjadi realiti. Dan dikatakan teknik dia ni berkesan walaupun bertarung dengan Gojo sekalipun. Tapi apa yang aku fahamkan dan aku baca, untuk kekuatan Takaba ni memang luar biasa lah. Sebab dia seakan tak terkalahkan kalau bertarung hand to hand combat. Player yang ke-15 pula iaitu Kashimo Hajime. Kashimo merupakan sorcerer dari zaman yang lalu, kira-kira 400 tahun yang lepas, dan dia nak cabar untuk bertarung dengan Sukuna. Dari segi kekuatan, buat masa sekarang kekuatan beliau masih lagi belum ditunjukkan dalam manga. Tapi dia ni antara the top player, sama juga macam Higuruma dalam Cooling Game. Okey, sekarang ni kita nak masuk pula dekat 4 karakter yang dikatakan mempunyai
mempunyai kekuatan yang mampu untuk bagi saingan dekat Yuta. First, kita start dulu dengan karakter yang nama paling susah nak sebut tau, iaitu Dorovu Lakdawala ataupun Dorovu Rakudawara. Lebih kurang macam tu lah. Dia ni merupakan sorcerer dari zaman dulu lagi, waktu Civil War of War. Dan umur dia sekarang ni lebih kurang dalam 2000 tahun. So memang dah tua kerepot gila lah. Dari segi kekuatan beliau masih lagi belum ditunjukkan. Tapi dengan sejarah Dorovu pernah menakluki Jepun bersendirian. Dia seorang diri je orang tua ni takluk Jepun dalam perang saudara War, dan membuktikan dia ni bukannya karakter yang biasa-biasa. Cumanya dikatakan dari segi kekuatan dia tak mampu untuk menandingi kekuatan Yuta. Seterusnya, karakter Ishigori Ryo. Dia ni sekarang sedang bertarung dengan Yuta secara 1 lawan 1. Dari segi curse teknik, Ishigori mampu menghasilkan satu ledakan yang cukup besar melalui rambut dia yang seakan cannon, seakan meriam, dan dia adalah pengeluar curse energi yang tertinggi nak dibandingkan player yang lain dalam cooling game. Seterusnya adalah karakter Uro Takako. Dia sama juga macam Ishigori yang merupakan sorcerer dari zaman yang lalu, dan curse teknik dia adalah Sky Manipulation, yang mana Uro mampu untuk mengawal apa je keadaan dekat langit. Sebagai contoh, kalaulah lawan dia adalah Ishiguro dan Ishiguro telah menembak serangan beliau dekat Uro tak ada masalah pun nak patahkan serangan tersebut dengan dia mengawal langit menjadi permukaan dan counter balik menggunakan serangan yang sama. Tapi secara jujur, teknik dia ni agak complicated sikit lah kalau kita nak borakkan. Tapi disebabkan kemampuan Uro juga membuatkan ramai yang susah nak jangka bila bertarung dengan Uro secara dekat. Karakter yang ke-19 pula iaitu Kuroroshi. Kuroroshi merupakan special grade cockroach curse spirit yang telah dilepaskan oleh Kenjaku untuk menjadi peserta dalam cooling game. Kekuatan dia mampu untuk mengawal lipas yang cukup banyak, dan teknik yang digunakan oleh Kuroroshi pun boleh memakan manusia. Malah selain dari itu, dia mempunyai curse tool juga iaitu Ranshoto ataupun Festering Life Sword, dan dia pun dah bertarung dengan Yuta secara 1 lawan 1. Karakter yang terakhir pula adalah Kurusu Hana ataupun dikenali sebagai Angel. Karakter dia ni lah merupakan satu-satunya kunci yang diorang ada untuk melepaskan Gojo dari Gokomonkyo. Disebabkan curse teknik Hana ni mampu untuk memadam segala curse teknik, termasuklah dia mampu untuk membuka semula Gokomonkyo. Dan tu je lah secara ringkas 20 player yang telah menyertai cooling game. Secara jujur, karakter yang paling aku tak sabar nak tengok dia sertai cooling game tak lain dan tak bukan dah tentulah Maki Zenin. Sebab kekuatan dia sekarang ni memang another level tau. Memang OP gila. Maki sekarang ni boleh dikatakan merupakan Toji version yang baru. Dia sekarang ni memang OP gila lah. Aku boleh katakan dia antara top 5 karakter yang aku paling minat dalam anime Jujutsu Kaisen. Dan insyaAllah lepas ni aku akan start cuba untuk review chapter terbaru manga Jujutsu Kaisen. Kalau korang nak, insyaAllah aku akan buat. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Kalau ada fakta aku kurang ke apa, info aku terbagi salah ke apa, korang boleh betulkan kat ruangan komen, ok? Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Dan aku nak berterima kasih sangat sebab channel Faiz di studio dah capai 200,000 subscribers baru semalam. Aku nak ucapkan terima kasih sangat kat korang sebab dah support channel Faiz di studio dari tak ada apa sampailah dah sampai ke tahap macam ni. Terima kasih sangat. Dan insyaAllah lepas raya nanti aku nak buat giveaway, so korang stay tune, ok? Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat silap, terkasar bahasa, tersalah cakap. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.